Aku dan rakan-rakan aku berada dalam kumpulan WhatsApp bekas pelajar di salah sebuah sekolah rendah dahulu. Sekolah itu ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap. Dan grup ini ditubuhkan oleh seorang admin yang bernama Nur Ain sejak tahun 2017. Aku dan rakan-rakan aku adalah bekas pelajar yang pernah belajar di sekolah itu bermula dari tahun 1968 sehingga 1973, iaitu dari darjah 1 sampailah darjah 6. Tak ramai pun sebenarnya. Kami adalah lebih kurang dalam 45 orang. Biasalah, apabila dalam WhatsApp bersembang, macam-macam cerita, dari berkongsi perihal masakan, cerita-cerita gembira, sehinggalah ke cerita-cerita sedih, menceritakan aktiviti harian pun ada. Pendek kata, sangat aktif grup ini. Bermula dari 6:30 pagi sampailah larut malam. Dah tentu banyak kisah dan kenangan tertentu yang dikongsikan dalam grup WhatsApp ini. Dan itulah yang membuatkan aku tersenyum sendiri, ketawa sendiri dan kadang-kadang mahu juga mengaliri air mata apabila ada rakan-rakan menceritakan hal-hal kematian dan penderitaan kesakitan yang dialami. Begitulah betapa akrab dan mesranya aku dengan rakan-rakan aku. Tapi yang anehnya, ada di antara kami yang tidak mengenali antara satu sama lain. Ialah apa tidaknya, berpisah ketika berusia 12 tahun. Bayangkan, kini masing-masing sudah menjangkau usia 61 tahun. Dulu, semasa berpisah, zaman kanak-kanak, belum ada WhatsApp. Sekarang, dah bercucu, dah bercicit, beranak menantu semua dah. Ada yang bercucu sampai 14 orang, 9 orang, 7 orang. Dan yang paling sedikit pun, 5 orang. Bayangkanlah, dulu masa bergelar kanak-kanak, masing-masing comel-comel belaka. Saiz tubuh pun tak adalah besar macam sekarang. Sekarang, jangan ceritalah, masing-masing dah berkedut, dah berkereput dah pun. Walaupun semua kenangan ini tercatat dalam WhatsApp yang dikirimkan, namun aku dan rakan-rakan aku bersetuju pada suatu hari nanti kami ingin berjumpa, ingin bersua muka. Ialah kata orang tu untuk diadakan reunion. Kami serahkan kepada saudara Rezwan yang menguruskan perjumpaan itu. Bermula dari tarikh, tempat dan jawatan kuasa. Aku dengan rela hati akan menguruskan tempat reunion itu nanti. Tak lain tak bukan, dah tentulah di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap, tempat kami belajar dulu. Dan tempat yang kami tinggalkan hampir 49 tahun yang lalu. Kerana di situ terciptanya kenangan antara kami semua. Yalah, mudah-mudahan juga apabila buat di sekolah tu nanti, akan menggamit semula kenangan kami di sekolah rendah dulu-dulu. Mana boleh lupa bagaimana seorang rakan kami yang selalu penting sekolah, akibat dari titi yang merentangi kampung telah hanyut di bawah arus. Itu antara cerita kenangan lucu jugalah. Apabila ditanya oleh guru, alasannya ialah tak dapat nak menyeberang sungai kerana titi dah hanyut. Jawapan dan alasan itu membuatkan kami ketawa beramai-ramai dalam kelas. Itu semua menjadi satu kenangan buat kami bila berkongsi kisah kenangan dulu-dulu bersama rakan-rakan dalam grup WhatsApp. Banyak lagi kisah yang tak boleh aku lupakan kalau ikutkan sewaktu bersekolah di sekolah rendah dulu. Diwotan guru, bergaduh kerana kenakalan, lari dari sekolah melalui pagar yang bocor, makan laksa, berkongsi 3 orang, minum air paip. Macam-macam cerita lagi lah. Itulah zaman kanak-kanak yang tak tahu serik, asalkan tercapai segala hajat kami.
Aku dan rakan-rakan mahu semua sejarah itu terungkap kembali dan seolah-olah baru kemarin sahaja perkara itu semua berlaku. Program untuk perjumpaan itu telah pun disusun. Jawatan kuasa pun telah dilantik. Agendanya juga telah disenaraikan. Hanya menunggu harinya saja. Itulah yang membuatkan kami semua tak sabar sebenarnya. 23 Julai 2022 bersamaan hari Sabtu, perjumpaan itu telah diadakan pukul 2 hingga 5 petang. Hampir 30 orang yang hadir. Yang datang dari Kuala Lumpur, ada yang datang dari Johor, dari Ipoh, Alor, dan dari negeri lain juga. Aku antara yang datang awal ke Dewan ketika itu. Berdebar-debar jantung menanti kehadiran rakan-rakan aku. Pukul 1.45 petang, bermulalah episod ini. Seorang demi seorang rakan-rakan yang hadir aku perhatikan. Yang lelaki dah berjambang lebat, dah putih warnanya. Terkebir-kebir bertanyakan nama masing-masing. Sambil tersenyum-senyum dan masing-masing memperkenalkan diri. Ya Allah, dulu kecil sangat tapi sekarang... Rakan-rakan semakin ramai yang tiba. Berselang-seli lelaki dan perempuan. Dah bermacam-macam ragam gayanya. Ada yang datang bawa cucu dan suami sebagai teman. Dan akhirnya, penuhlah dewan itu dengan kehadiran kami semua. Gamat pula dewan dengan suara-suara kami. Dengan hilai tawa bunyi ketawa kami yang berdekah-dekah. Ada bunyi suara-suara seakan menyanyi pun ada. Berpelukan dan macam-macam aksi lagi lah yang melucukan. Al-maklumlah bila mana masing-masing melepaskan rindu dendam dalam hati. Mengenang kembali kenangan berpuluh tahun yang ditinggalkan dulu. Aku yang ketika itu berada di atas pentas sebagai pengacara majlis. Hanya memerhatikan gelagat mereka seorang demi seorang. Aku tersenyum sendiri dan memahami dengan situasi yang berlaku. Sangat lama tak bersua muka. Bila berjumpa sesekali, maka beginilah keadaannya. Beginilah jadinya. Dah lupa segala-galanya. Termasuk suami atau isteri, anak-anak dan cucu-cucu. Biarlah. Nanti keadaan itu akan reda sendiri. Ketika itulah aku memulakan majlis dengan kata-kata aluan yang aku sampaikan penuh sebab dan pilu. Aku sendiri pun sebenarnya tak dapat menahan perasaan aku sendiri. Gagal mengawal air mata yang mengalir. Aku bersyukur sangat-sangat atas pertemuan ini. Kemudian perasaan itu mula bercampur dengan perasaan sedih dan gembira. Sedih yang bertapak dalam hati kerana tak menyangka pertemuan itu akan berlaku juga. Dan sedih juga apabila mengenangkan rakan-rakan sekelas denganku ada yang telah dijemput ilahi. Dan begitu juga dengan mereka yang tak berkesempatan untuk hadir kerana keuzuran. Apa yang mampu aku dan rakan-rakan lakukan, sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Bila terkenang masa lalu, rasa terharu. Segalanya masih kekal dalam kenangan. Tiba di persimpangan jalan berpisah jauh.
Dalam ramai-ramai rakan-rakanku yang hadir itu, aku terkenangkan seorang yang paling rapat dengan aku. Dia sangat merendah diri dan menganggap dirinya tak pandai. Aku sendiri pun tak tahu kenapa kami begitu baik sekali. Aku bersama-sama dengan dia sehingga tingkatan 3 dan selepas itu kami telah terpisah dan membawa haluan masing-masing. Dia terus menghilangkan diri sehinggalah kami berjumpa semula dalam grup WhatsApp bekas pelajar sekolah rendah ini. Rupa-rupanya dia ada kisah tersendiri yang agak pilu yang diceritakannya kepada aku. Katanya beberapa lama dahulu dia terkena serangan angin ahmar. Sebahagian tubuhnya seakan-akan lumpuh dan kesannya suaranya mula menjadi kurang jelas ketika berbicara. Setelah puas berusaha dengan semangat yang kuat, dia alhamdulillah kembali sihat walaupun tidaklah sepenuhnya. Aku agak sedih sebenarnya mendengarkan perkabaran itu kerana dahulu dia adalah seorang rakan dan seorang pelajar yang lincah dalam banyak acara sukan yang disertainya. Yalah, itulah yang dikatakan kitaran hidup kan. Kadang-kadang kita diuji dengan kegembiraan dan kadang-kadang kita juga diuji dengan kedukaan. Walaupun keadaannya sedemikian, namun dia masih juga gigih menjalankan pekerjaannya. Anak-anak dan menantu yang banyak membantu menyediakan tempahan makanan untuk majlis-majlis perkahwinan. Perniagaannya semakin maju dengan dibantu oleh beberapa pekerja yang lain. Sahabat-sahabat, alhamdulillah. Begitu jugalah dengan kawan-kawan aku yang lain. Mereka juga menikmati kesenangan hidup hasil dari usaha sendiri dan mendapat wang persaraan hasil dari jawatan yang disandang selama ini. Kepada rakan karib aku, cuma aku ingin katakan bahawa kepandaian belum tentu dapat menjamin kebahagiaan atau kesenangan hidup. Tapi sebenarnya terletak pada usaha dan rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang sungguh-sungguh akan membawa kepada rezeki yang melimpah ruah. Tidak mudah putus asa atau mengalah. Sekali gagal, bukanlah bermakna gagal buat selama-lamanya. Kerana Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Maha Adil dan tidak pernah mungkir akan janjinya. Terima kasih atas perjumpaan ini buat semua sahabat-sahabat aku. Sahabat-sahabat bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap. Ingatkah semua hari tua pasti menjelma, detik waktu yang laju pantasnya tak akan menunggu. Begitu usia makin hari makin meninggi, siang malam berganti, yang pergi tak berulang sekali lagi. Begitu cepat putaran masa, terkadang tanpa pun kita sedar. Siapa yang lebih bersedia, biarlah
Batasnya tak akan menunggu. Begitu usia, makin hari makin meninggi. Siang malam berganti, yang pergi tak berulang sekali lagi. Begitu cepat putaran masa, terkadang tanpa pun kita sedar. Siapa yang lebih bersedia, dialah yang selesa. Di mana tenaga menyala-nyala. Di hari tua makin terpadam semua. Tua mengejar di mana kau berada, tak berbeza. Semua kan merasa itu hakikat, tak bisa hindari walau seinci. Bersihkan diri sebelum terlewat nanti. Hai kawan semua, aku cuma memberi pesan. Andai cukup bekalan, tak mungkin kita kehausan. Usahlah menunggu uban memutih di rambut.